Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman kadani bisu'in, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu allazi la ilaha illa tawakkaltu ila unim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar wal izzati lillahi war rasul minin. Allahumma ghnina bi halalin haram min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarif anta hamal dunya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib kita hari ini. InsyaAllah untuk petang ni sebenarnya untuk surau Taman Jenaris Kajang, insyaAllah kita baca 2 kitab hari ini, insyaAllah. Satu kita tafsir yang biasa, kemudian kita tambah dengan kitab di Taman Jenaris, kita baca sedikit supaya kita tidak lupa. Kitab Tanbihul Ghafilin, insyaAllah. Sebelum tu kita baca Al-Fatihah dan sama-sama kita share, insyaAllah. Al-Fatihah. Iya kan. InsyaAllah mohon share sahabat-sahabat. InsyaAllah sahabat-sahabat di Surau Taman Jenaris mohon share sama-sama di Facebook ataupun di WhatsApp, grup WhatsApp Surau Karya, insyaAllah. Jenaris, insyaAllah. Surau Jenaris. InsyaAllah kita bagi-bagi malam ni. Separuh kita dengan tafsir Tuan Guru Ni Aziz, Ni Abdul Aziz. Separuh lagi kita untuk kitab Tanbihul Ghafilin untuk surau Taman Jenaris. InsyaAllah kita baca separuh-separuh. Kita mulakan bab Tanbihul Ghafilin. Kita cuba baca bab nombor 28. Sabar menghadapi musibah. InsyaAllah Taman Jenaris boleh buka kitab Tanbihul Ghafilin muka surat 283, kitab baru. Sabar menghadapi musibah, insyaAllah. Sama-sama share, insyaAllah. Mohon share grup juga ya, insyaAllah.
Okey, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sabar menghadapi masalah, iaitu sabar menghadapi musibah. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya ketika dari Muaz bin Jabal radhiyallahu berkata, ketika mati putraku, maka Nabi SAW menulis surat takziah kepadaku dari Muhammad, yang bermaksud dari Muhammad Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal, Assalamu alayka, maka memanjatkan puji kepada Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia sendiri. Amma ba'du, adapun sesudah itu, maka semoga Allah membesarkan pahalamu dan memberimu kesabaran dan memberi kami dan rasa kamu rasa syukur. Kemudian dari itu, bahawa jika kita dan harta dan anak-anak kita semua itu pemberian Allah yang murah, yang menyenangkan, dan pinjamannya yang dititipkan. Dalam bahasa Melayu, yang dititipkan ini dipinjamkan. Kami bersuka-suka dengan semua itu sampai kepada masa yang ditentukan, dan akan ditarik balik kembali pada waktu yang ditentukan. Kemudian Allah mewajibkan kita bersyukur jika diberi, dan sabar jika diuji, dan puteramu itu dari pemberian Allah yang menyenangkan, dan pinjamannya yang dititipkan. Allah telah memuaskan engkau dengan kesenangan, kini diambil oleh Allah dengan jaminan pahala yang besar. Engkau sabar, jika engkau sabar dan ikhlas. Kerana itu, hai Muaz, jangan sampai duka citamu menghilangkan pahalamu, sehingga engkau yang akan menyesal terhadap apa yang terlepas dari tanganmu. Andaikan engkau mengetahui pahala musibahmu itu, nescaya akan mengetahui bahawa musibah itu sedikit. Dan ketahuilah bahawa duka cita itu tidak dapat mengembalikan orang yang telah mati, dan tidak mengurangi kesedihan. Kerana itu, hilangkan apa yang akan diturunkan kepadamu, seakan-akan telah turun. Wassalam. Itu cerita Nabi menulis surat mengucap takziah kepada sahabat yang ditinggal anaknya meninggal dunia. Sahabat ni nama Muaz. Rasulullah SAW menulis surat terus pada Muaz. Hebatnya gantian Allah kepada yang disedihkan ataupun yang ditinggalkan ataupun diambil balik oleh Allah Subhanahu. Maksudnya, anak ni itu sebagai pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, dan anak itu sebenarnya pinjaman daripada Allah Subhanahu. Titipan, maksudnya titipan tu pinjaman daripada Allah Taala. Bila anak tu hilang, Allah ambil balik, contohnya meninggal dunia, ia sebagai pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya Nabi memujuk Muaz. Pasal apa? Kelebihannya, sedih memang tak dapat dikembalikan anak tersebut. Pasal apa? Dah meninggal dunia. Cukup masa Allah ambil. Hanya kena renung kita, apa yang berlaku dengan kita tu sebagai satu ujian. Tapi yang hebatnya, pahala yang menanti itu terlalu hebat. Janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan terlampau sedih sangat, jangan terlampau memendam rasa ataupun tak ingat pahala yang Allah akan beri. Semuanya dah ditentukan oleh Allah Taala, dan memang senang Allah nak ambil balik. Pasal apa? Itu anugerah, itulah yang dipinjamkan. Hanya kita kena, Allah memerintahkan kita, mewajibkan kita bersyukur jika diberi, sabar jika diuji, dan puteramu itu dari pemberian Allah yang menyenangkan, dan pinjamannya yang dititipkan. Allah bagi kesenangan pada awalnya, kemudian diambil balik bab pinjaman tersebut.
Allah telah memuaskan engkau dengan kesenangan, kini Allah ambil balik. Tapi jaminan pahala yang besar jika kita sabar dan ikhlas. Ni syarat dia. Kerana kata Nabi SAW, Muaz, jangan sampai duka citamu menghilangkan pahalamu sehingga engkau menyesal terhadap apa yang berlaku, apa yang terlepas dari tanganmu. Andaikan engkau mengetahui pahala musibahmu itu, nescaya akan mengetahui bahawa musibah itu sedikit sebenarnya. Ujian tu sebenarnya sedikit, tapi pahalanya terlalu hebat. Tu kata Rasulullah SAW. Maksudnya bila Allah beruji kita, sekarang ni Allah uji kita dengan C19. Maksudnya itulah ujian paling hebat untuk kita mencari pahala. Pahala yang terlalu besar yang kita tidak ketahui. Ini pun sama juga, Muaz pun diuji, kita pun sekarang diuji. Tu kelebihan bab sabar menghadapi musibah. Abu Laits berkata, hilangkan penyesalanmu dengan memikirkan maut yang akan tiba pada dirimu sendiri, seakan-akan telah tiba. Sebab seseorang itu jika berfikir apabila ia sendiri akan mati, maka tidak sedih. Sebab kesedihan tidak dapat menolak maut, bahkan akan menghilangkan pahala musibah. Sebab orang yang mengeluh hanya semata-mata mengadukan Tuhannya dan akan menolak ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni peringatan untuk kita. Saya ulang balik. Abu Laits berkata, hilangkan penyesalanmu dengan memikirkan maut yang akan tiba pada dirimu sendiri, seakan-akan telah tiba. Sebab seorang jika berfikir bahawa ia sendiri akan mati, maka tidak sedih. Sebab kesedihan itu tidak dapat menolak maut, bahkan akan menghilang pahala musibah. Sebab seorang yang mengeluh hanya semata-mata mengadukan Tuhannya dan akan menolak ketetapan Allah Ta'ala. Sebab tu jangan kita mengeluh, jangan kita meraung bab kita kena dengan bab musibah. Jangan kita lawan, jangan kita tengking Allah, jangan kita herdik, jangan kita maki hamun. Jaga bab kesabaran kita. Tu. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang pagi-pagi sedih memikirkan dunia, maka bererti pagi-pagi membenci kepada Tuhannya. Siapa yang pagi-pagi mengeluh kerana musibah yang menimpa padanya, maka ia mengeluh Allah Ta'ala. Dan siapa tawaduk, yakni merendah kepada orang kaya kerana ingin mendapatkan kekayaannya, maka Allah menggugurkan 2/3 dari amalnya. Dan siapa yang diberi kefahaman dalam Al-Quran, tiba-tiba ia masuk neraka, maka Allah telah menjauhkannya dari rahmat-Nya. Yakni siapa yang mengerti Al-Quran tetapi diamalkan atau meremehkan hingga ia masuk ke dalam neraka, maka berarti Allah telah menjauhkan dari rahmat-Nya kerana ia tidak menyedari kebesaran Al-Quran. Ini pesanan Rasulullah SAW. Saya ulang balik. Pertama, siapa yang pagi-pagi sedih memikirkan dunia, maka bererti pagi-pagi membenci kepada Tuhan. Pagi-pagi dia ingatkan bab dunia. Dia fikirkan bab dunia, tak terfikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dianggap oleh Rasulullah SAW, ia sebenarnya dia level membenci Tuhannya sendiri. Sebab tu jangan kita terkejar-kejar dengan bab dunia. Pagi-pagi kita terkejar dengan bab dunia. Yang kedua, siapa yang pagi-pagi mengeluh kerana musibah yang menimpa padanya, maka ia mengeluhkan Allah Ta'ala. Nampak?
Pagi-pagi mengeluh, pening bab musibah sekarang. Sebenarnya bukan dia mengeluh dengan musibah. Dia sebenarnya bila mengeluh dengan musibah, dia sebenarnya mengeluh dengan Tuhannya sendiri. Apa yang Allah anugerahkan, apa yang Allah lontarkan sekarang, dia mengeluh. Tu dia tak puas hati dengan Allah Ta'ala. Silap besar gitu. Maka dan yang siapa yang tawaduk merendah kepada orang kaya kerana ingin mendapatkan kekayaannya, maka Allah menggugurkan 2/3 dari amal. Dia nak apa? Orang yang tunduk, yang merendah diri bukan dengan Allah Ta'ala, merendah diri dengan orang kaya, very very important person, menteri dan macam-macam lagi, orang yang berpengaruh, orang yang hebat di dunia. Dia tunduk, dia rendahkan diri bukan dengan Tuhan, dengan orang yang hebat di dunia. Kesilapan besar. Pasal apa? Yang paling hebat tu dia kan dianggap sekaya-kaya manusia, dia rendahkan diri. Pasal apa? Dia niat nak mendapatkan kekayaan itu juga daripada orang tu. Diceritakan oleh Rasulullah, sebenarnya dia telah digugurkan Allah Ta'ala 2/3 dari amalnya. Habis. Elok-elok 3/3 jadi 2/3, tinggal lagi 1/3. Macam mana? Tu. Dan siapa yang diberi kefahaman dalam Al-Quran, tiba-tiba ia masuk neraka, maka Allah telah menjauhkan dari rahmatnya. Dia faham bab Al-Quran, tapi rupanya dia calon ke neraka juga akhirnya. Pasal apa? Dia faham dah, tapi tak ada bab aplikasi ataupun amalannya. Tak hendak beramal dengan Al-Quran, tak hendak faham, amal tidak. Baca, faham, amal tidak. Ni kena renung kita. Ni siapa yang mengerti Quran tapi diamalkan atau meremehkan hingga masuk ke dalam neraka, maka ia menjauhkan daripada rahmat Allah kerana ia tidak menyedari kebesaran. Diremeh, dimain-mainkan. Berperangai macam Yahudi juga. Bila Nabi tunjukkan Al-Quran, bila Nabi ajarkan Quran, orang Yahudi campakkan ke belakang. Main-main dengan ayat Allah. Maksudnya bila dia main-main dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, maksudnya dia mengkecilkan Allah Ta'ala, dia menghinakan Allah Ta'ala. Ni jauh dia daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahab bin Munabbih berkata, saya telah menemukan dalam kitab Taurat 4 baris berturut-turut. Sahabat bertemu dengan kitab Taurat, ada 4 statement ataupun 4 kata-kata terbaik di dalam kitab Taurat. Yang pertama, siapa yang membaca kitab Allah lalu menyangka tidak akan diampunkan, maka ia termasuk orang yang mengejek atau meremehkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Dia bila baca kitab Allah, ia menyangka tidak akan diampunkan. Dia sangka buruk dengan Allah Ta'ala. Silap dia. Dia menganggap dia diremeh-remehkan, maksudnya mengejek-ngejek ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang kedua, siapa yang mengeluh kerana musibah yang menimpa padanya, maka dia mengeluh Tuhannya. Ini dalam Taurat. Siapa yang mengeluh dengan musibah yang Allah turunkan, sebenarnya dia meremehkan ataupun mengeluh terus dengan Allah Ta'ala. Dia tak bersyukur Allah Ta'ala. Yang ketiga, siapa yang sedih kerana apa yang terlepas atau yang tidak dicapainya, maka ia berarti membenci keputusan Tuhannya. Dia tak mau terima apa yang berlaku pada dirinya. Apa yang dapat rizaknya, dia tak mau terima. Pasal apa? Dia kata dia dah berusaha, dia dah berjaya sepatutnya. Kenapa masih lagi keputusan tersebut? Maksudnya dia tak mau terima apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, siapa yang tawaduk, yakni merendahkan diri pada orang kaya kerana kekayaannya, maka telah hilang 2/3 agama dan keyakinan. Ini ulang tadi daripada kitab Taurat pun tulis macam ni. Siapa yang tawaduk ataupun merendah diri dengan orang kaya kerana kekayaannya, maka telah hilang 2/3 agamanya, maksudnya amal ibadahnya habis. 2/3, bukan
setengah, 2/3, lebih pada setengah keyakinannya, yakni agamanya habis 2/3. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, man mata lahu salasatu auladi lam yalijin nar illa dahillatal qasami, yakni qawla Allahi wa in minkum illa wariduha. Siapa yang kematian 3 anak kandungannya, maka ia tidak akan masuk neraka kecuali melaksanakan sumpah, yakni Allah telah berfirman, tiada seorang pun dari kamu melainkan dia akan melewati api neraka. Dia kematian anaknya 3 orang, tidak akan masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda lagi, tiada seorang muslim yang ditimpa musibah meskipun telah lama kejadian, lalu teringat dan membaharui ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, melainkan Allah akan beri pahala baru seperti yang dahulu ia terima ketika mendapat musibah. Tu doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Uthman bin Affan radhiyallahu biasanya jika mendapat anak lalu dibawa olehnya pada hari ke-7, ketika dia ditanya mengapakah buat sedemikian, saya ingin meresapkan cintaku kepadanya dalam hatiku supaya bila mati bertambah besar pahalaku. Allah, itu macam-macam ya. Itu bab sabar dalam menghadapi musibah. Kita berhenti dekat tu, kita sambung tafsir Al-Quran surah Hud daripada Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, insyaAllah. Ayat nombor 6, insyaAllah. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tafsir ayat nombor 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambungannya pagi tadi. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa la in qulta innakum mab'usun min ba'dil maut la yaqulanna allazina wa la in nakafaru la yaqulanna allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Sadaqallahul azim. Ya. Kita sampai ayat wa kana arsuhu 'alal ma'i. Arasy Allah Taala ini duduk, yakni terletak di atas air. Ayat ini jenis mutasyabih, dan tidak ada siapa pun boleh menerangkannya. Pertamanya, arasy itu benda apa? Kalau kita bubuh erti cara Melayu, arasy bermakna singgah sana. Apabila orang zaman dahulu tengok raja duduk di atas singgah sana, maka orang ramai yang berasa titah ucapan raja itu adalah penting, menyebabkan semua hamba dan rakyat khusyuk mendengarnya. Kalau bahasa Melayu, arasy tu singgah sana. Sebagaimana kamu merasa gerun kepada seorang raja atau seorang presiden, lebih-lebih lagi kepada aku, kamu kena gerun kerana aku ini adalah Tuhan. Aku bukannya seperti berhala kamu, sama ada orang menyembahnya ataupun tidak, orang bawa barang ataupun tidak, hinggakan lalat hinggap di atas hidungnya pun ia tetap tidak bergerak. Duduk di situ siang dan malam, pagi dan petang. Aku tidak begitu. Aku ini Tuhan kamu yang berkuasa. Aku memerintah banyak benda. Dalilnya aku mempunyai arasy. Ni nak menerangkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita gerun tengok singgahsana raja, gerun orang tengok titah di raja, gerun titah presiden, apa statement ataupun macam dihebahkan, disuarakan daripada presiden, kita khusyuk dengar. Contoh zaman kan kalau Perdana Menteri berucap dalam TV, semuanya khusyuk mendengar. Apa selepas ini, apa selepas ini. Diumumkan MCO ataupun PKP, semua khusyuk dengar. Tu
singgah sana di PM. Dia berucap di tempat dia tapi disebarkan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak begitu. Ya, Allah lagi hebat. Ya, sebab tu kita lagi gerun daripada tengok Allah lagi. Ya, lebih lagi daripada raja. Sepatutnya kita berasa gerun kepada seorang raja, seorang presiden. Tetapi yang paling hebat lebih-lebih lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah itu adalah Tuhan. Allah bukannya seperti berhala. Sama ada orang menyembah ataupun tidak. Orang bawa apa pun tidak hinggakan lalat hinggap di atas hidung berhala tersebut pun ia tetap tidak bergerak. Itu berhala. Duduk situ tak bergerak siang dan malam, pagi dan petang. Allah tidak begitu. Allah ini Tuhan kamu yang berkuasa. Allah memerintah banyak benda. Dalilnya Allah mempunyai arasy sendiri. Apabila sebut begitu dengan sendirinya kita berasa gerun tentang kebesaran hukumah kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh sebut arasy itu benda yang macam mana kerana Tuhan tidak serupa dengan kita. Tidak ada satu benda pun dalam kalangan makhluk ini yang serupa dengan Tuhan. Bertambah pening lagi kita bila dia menyebut bahawa arasy-Nya, duduknya, yakni terletak di atas air. Air ini benda cair yang kena diletakkan di atas gelas, cawan ataupun bekas, sedangkan ketika itu bumi belum ada lagi. Kalau begitu habislah meleleh air. Artinya air telah ada sebelum adanya langit, bumi, udara dan cahaya. Kata orang, air ini benih bagi segala makhluk. Awalam yaral lazina kafaru anna samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyi afala yu'minun. Maksudnya surah Al-Anbiya ini, Al-Anbiya ayat 30. Tidaklah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayakan bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asalnya mulanya bercantum sebagai tanda benda yang satu. Lalu kami pisahkan antara keduanya. Kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup. Maka mengapa mereka tidak mahu beriman? Ini kejadian bumi, air, angin, tu tanah semua. Ini surah Al-Anbiya. Maknanya kita kena yakin itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup. Air merupakan sumber utama benih yang menjadikan segala makhluk di atas muka bumi ini. Lebih-lebih lagi makhluk hidup. Manusia yang mengaji sains mengakui bahawa air memang mustahak untuk kehidupan manusia sendiri. Manusia kalau tidak jumpa makanan, makan pakaian dan tidak berumah tangga, mereka boleh hidup dan bertahan lagi. Tetapi kalau manusia tidak berjumpa dengan air, lambat laun dia akan mati. Ini cerita bab ayat surah Hud. Jadi betullah mengikut apa yang kita faham bahawa perkara pertama yang wujud di atas muka dunia ini adalah sumber hidup, dan sumber hidup yang bernama yang utama ialah air. Apa yang hendak diberitahu adalah ketika langit, bumi, bukit dan manusia belum lagi ada, tetapi arasy aku, yakni Allah, sudah ada. Adanya ketika benih-benih makhluk ialah air, sudah aku buat. Allah dah buat benih-benih tersebut, manusia, tumbuh-tumbuhan dan binatang. Itulah penafsiran bagi memudahkan kita faham. Adakah perkara yang sebenarnya memang berlaku seperti itu? Wallahu alam. Tidak ada siapa yang boleh mengaku kerana ayat ini disebut sebagai ayat mutasyabih. Sekadar mendekatkan fikiran kita untuk memahami ayat begini. Setakat itulah sahaja yang boleh
hamba Tuan Guru sebutkan dan boleh hamba isi bagi memudahkan kefahaman dengan tujuan supaya kita berasa gerun, takut dan ngeri akan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat mutasyabih ataupun mutasyabihat bermaksud ayat-ayat yang mempunyai kesamaran dari aspek maknanya. Itu maksud mutasyabih, ya. Timbul pula cerita mengenai air duduk berada di atas tanah, kewujudan ikan besar di atas pentas dunia, dan kisah bumi berkocak. Siapakah yang bercakap? Siapakah yang cakap dengan mereka mengenai lembu yang bertanduk ini? Ceritanya ada di dalam kitab. Siapakah yang menulis kitab itu? Tidak tahu. Memang cerita ini ada di dalam kitab dan inilah yang menjadi masalahnya. Kalau cerita itu ada di dalam surat khabar ataupun buku cerita, bolehlah kita ambil kira lagi. Zaman itu zaman surat khabar. Buku cerita dan buku sains belum ada lagi. Yang ada hanyalah kitab-kitab. Dengan sebab ketika itu hanya tok-tok guru saja yang menulis kitab. Kalau ada pun seorang dua Yahudi yang turut menulis kitab yang menyebabkan kita tidak teringat kepada Yahudi itu. Kita hanya ingat kepada tok-tok guru sahaja menyebabkan kita beranggapan cerita itu datang daripada mereka. Kita tidak boleh mempercayai cerita seperti ini kecuali jika ada nas ataupun kajian yang disiasatan yang betul mengenainya. Kerana Islam menerima ilmu-ilmu eksperimen. Perkara ini belum diterima kalau perkara yang kamu kata itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kalaupun tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi mestilah terbukti melalui kajian-kajian tertentu. Tetapi kalau Al-Quran dan hadis tidak menyebut tentang lembu ataupun kerbau dan dalam kajian tidak menyebut tentang, tidak ada. Oleh yang demikian, cerita bumi duduk terletak di atas tanduk lembu merupakan benda kurafat dan dongeng yang datang daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani, bertujuan untuk menimbulkan perbalahan kalangan orang Islam. Ni cerita-cerita ni macam ni mesti timbul dulu, ya, untuk di complicated, ya, nak di complicatedkan pemikiran orang Islam. Jadi benda-benda lagu ni ataupun macam ini yang tidak ada tafsirannya, kita pakat serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang boleh tak, yang disama-samakan, kita serah terus kepada Allah Subhanahu. Kemudian, kamu faham atau tidak? Apakah tujuannya aku bersusah payah membuat langit dan bumi? Tujuannya adalah liyabluwakum, iaitu untuk menguji kamu. Sebagai contoh, alhamdulillahi rabbil alamin, yang terdapat dalam surah Al-Fatihah bukannya perkara utama yang Allah ingin beritahu. Itu baru pujian-pujian sahaja. Tujuan besar surah Al-Fatihah terletak pada ayat Ihdinas siratal mustaqim. Itu dalam Fatihah. Begitu juga ayat ke-7 surah Hud. Ayat wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayah. Bukanlah tujuan besar mengapa Allah menjadikan langit dan bumi. Tujuan besar yang Tuhan hendak beritahu di sebalik dia membuat langit dan bumi dalam 6 tempoh masa adalah ketika arasy aku masih duduk terletak di atas air lagi dan ketika tidak ada benda lain lagi. Ialah hendak menguji kamu wahai manusia. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kamu ini yang membuat kerja comel yang baik amalannya? Ni. Ya, nak menguji manusia supaya kita ni berbuat benda yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
yakni amalan kita bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tujuan, ya. Maksudnya Tuhan nak tanamkan di dalam kepala semua manusia bahawa hidup mereka di muka dunia ini akan dinilai. Aku hendak tengok macam mana cara kamu cari duit, makan, berumah tangga, berurusan dengan orang, berpolitik, dan bagaimana kamu menyelesaikan masalah bangsa. Ni tujuan Allah Ta'ala. Ya, tengok kita, bukan saja kita dibagi hidup, tapi kita ni sebagai ujian yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana kita cari duit sebenarnya, halal ataupun tidak, makan yang halal ataupun tidak, baca doa ataupun tidak, ucapkan alhamdulillah ataupun tidak, syukur ataupun tidak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berumah tangga bagaimana pula kita, ikut syariat ataupun tidak, berurusan dengan orang macam mana kita, dengan orang Islam bagaimana, dengan sesama Islam macam mana, dengan kerabat kita macam mana, dengan yang kafir pun macam mana kita berurusan. Berpolitik bagaimana kita berpolitik, adakah mengikut alim ulama atau memperpandukan Al-Quran ataupun tidak. Ini kena-kenong kita. Jangan kita lari daripada yang kita mengaku. Dan bagaimana pula kamu menyelesaikan masalah sesama bangsa. Kita bukan Melayu saja, kita ada macam-macam bangsa dalam di dunia. Aku hendak tahu siapa yang membuat kerja dengan cara paling molek untuk menentukan elok ataupun tidaknya amalan kamu. Allah nak tahu siapa yang membuat kerja yang terbaik di sisi Allah, tidak, dan atau tidaknya dengan amalan kita. Semuanya hendaklah berasaskan pada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, ukuran amalan itu akan ditentukan oleh kamu sendiri. Kamu yang kena ikut ukuran aku, kerana kamu itu kuli dan aku ini Tuhan kamu. Tu senang cerita. Level kita ni level hamba, kuli kita dengan Allah Ta'ala. Kita bukan level eksekutif, level apa. Kita ni rendah, serendah-rendahnya taraf kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dasar kehidupan manusia. Manusia yang telah ditetapkan oleh Allah bahawa setiap manusia tetap menempuh percubaan dan ibtila, yakni ujian. Bila seorang manusia itu beristeri, maka bermulalah percubaan dan ibtila baginya. Oleh itu berhati-hati dengan isteri, suami dan wang ringgit. Kerana apa? Kerana manusia itu duduk berada di bawah percubaan. Sebagaimana seorang pegawai kerajaan lantikan percubaan, dia mesti berhati-hati dalam pekerjaannya. Sebelum disahkan penjawatannya, dia kena lulus peperiksaan, kena turut ikut surat perkeliling. Kerana apa? Kerana dalam tempoh masa 6 bulan ini dia masih dalam percubaan. Kalau sudah berjaya dalam peperiksaan, barulah perjawatannya disahkan. Ni kita pun sama juga, masih lagi belum disahkan, sama boleh masuk ke syurga ataupun tidak. Sikit lagi, begitulah keadaan manusia sepanjang hidup dan hayatnya di muka bumi, sejak akil balik sampai masuk ke dalam lubang kubur. Yakinlah bahawa manusia sentiasa berada dalam tempoh percubaannya. Artinya kita juga turut ikut surat perkeliling dan surat perkeliling Tuhan, iaitu Al-Quran. Itu perintah Allah, semua dah tertulis dalam ayat Al-Quran. Dalam politik, urusan nikah, kahwin, masa berkempen atau masa berjual beli, buatlah tindakan yang paling elok sekali untuk menentukan yang mana molek ataupun hodoh. Kamu hendaklah tiru orang yang aku kirimkan ke dunia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa saja yang dia buat, benda itulah adalah molek. Apa yang Nabi aku larang, benda itulah paling hodoh. Allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyil ladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khabisa wa yad'u anhum israhum wal a'lala allati kanat 'alaihim fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Iaitu orang-orang yang mengikut Rasulullah SAW, Muhammad SAW, Nabi dan Ummi. Nabi yang Ummi, yang mereka dapati tertulis namanya dan sifat-sifatnya di dalam Taurat dan Injil ada di sisi mereka. Ia menyuruh mereka dengan perkara-perkara yang baik, melarang perkara mereka kepada melakukan perkara-perkara yang keji, dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik, mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk, jika menghapuskan diri dari mereka beban-beban yang belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang beriman kepadanya, memuliakannya, juga menolongnya, maka serta mengikut nur cahaya yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Surah Al-A'raf ayat 157. Panjang lagi surah Hud ni, ayat nombor 7. Kita sambung esok pagi, insyaAllah. Mana yang baik, mana yang terbaik, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Iya kan. Surah Al-Fatihah. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahi ajsadana wa nawwir qulubana asabbid imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri amrina wa akhdiha wa dina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala hadika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta tahassanna bizil wa jabar wa tasamna bi malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwa Allah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tanihi rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid
wa min syarri qada'i su wa min syarri kulli dabbah anta akhizum min nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah, terima kasih pada Surau Taman Jenaris bagi ruang untuk online malam ni. Mudah-mudahan pengisian malam ni dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di masa insyaAllah. Jumpa esok pagi, mudah-mudahan. Doakan panjang umur. Kita sambung terus esok surah Hud, tafsir Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.